Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Johor menentang pasukan Selangor, yang mana keputusan perlawanan ni berakhir dengan keputusan seri 1-1 hasil jaringan daripada Ifeh Dayo dan juga Beksen. Kedua-dua pasukan mempamerkan aksi yang sangat menarik pada perlawanan semalam, yang mana JDT bermain dengan sangat ofensif, dengan sangat menyerang dan berjaya mengawal keseluruhan perlawanan. Manakala Selangor bermain dengan taktikal bertahan dengan disiplin yang sangat tinggi dan mereka melakukan counter attack jika perlu pada perlawanan semalam. Kita boleh lihat bagaimana counter attack yang mereka lakukan, build up gameplay yang mereka lakukan ketika awal game yang menyebabkan gol pertama Ifeh Dayo pada season ini. Okey, aku nak mulakan ulasan dengan kelebihan dan juga kekuatan pasukan Johor Darul Takzim. Yang pertama adalah mereka mempunyai chemistry dan juga kesefahaman yang sangat-sangat kuat antara satu sama lain. Yang mana ketika mereka melakukan build up gameplay pada perlawanan semalam ataupun menggerakkan serangan ke arah gawang Selangor, kita boleh lihat yang mereka hanya bermain one to pass ataupun mereka bermain dengan short pass. Sekiranya mereka mempunyai masalah untuk melakukan serangan tersebut, mereka akan mengubah arah ketika melakukan serangan. Jika mereka memulakan serangan di bahagian kanan, tetapi mereka tak boleh nak penetrate ataupun tak boleh nak masuk di bahagian kanan Selangor, maka mereka akan change side ataupun berpindah ke belah kiri. Jika mereka tak boleh nak masuk ke belah kiri, mereka akan cuba masuk ke belah tengah. Jadi berdasarkan ball position Selangor pada perlawanan semalam, memang mereka mengawal keseluruhan perlawanan dengan cemerlang. Sebab apa? Sebab build up gameplay mereka ini menunjukkan yang mereka mempunyai chemistry, kesefahaman dan juga keserasian dalam menggerakkan perlawanan sebagai satu unit dalam satu pasukan. Itu sebab kita boleh tengok Matthew Davis dan Kobe Ong boleh buat overlapping dengan senang sahaja pada perlawanan semalam. Sebab mereka dah tahu apa yang mereka perlu buat jika kawan mereka pegang bola dan apa yang mereka perlu lakukan sekiranya mereka dapat bola. Itu yang boleh saya katakan. Mereka mempunyai build up gameplay yang sangat cantik dan juga kesefahaman dan chemistry di antara mereka dah memang memang kuat, yang menyebabkan mereka dah tahu apa yang mereka perlu lakukan sekiranya dapat bola dan sekiranya kawan mereka dapat bola, apa yang mereka perlu lakukan, sama ada larian ataupun minta bola overlapping dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka tentang Johor Darul Takzim adalah pemain mereka, iaitu Arif Aiman. Yang mana Arif Aiman ini boleh saya katakan adalah prospek muda untuk masa depan negara dalam sukan bola sepak ni. Sebab apa? Sebab semalam dia membuktikan walaupun dia muda, tetapi corak permainan dia adalah sangat-sangat matang. Di usia 19 tahun, dia mampu memberikan 2 penalti kepada pasukan Johor Darul Takzim. Ini membuktikan corak permainan dia sangat-sangat cemerlang. Yang mana pada perlawanan semalam, beberapa kali ataupun sepanjang perlawanan, dia berjaya mengucang-acirkan bahagian kiri pertahanan Selangor sehingga first half Ashmawi terpaksa ditukarkan oleh Netzel, digantikan dengan Zikri untuk second half. Tetapi sayang, Ashmawi bagi satu penalti, Zikri bagi satu penalti sebab jatuhkan Arif Aiman dalam kotak penalti. Bahkan susah kita nak jumpa winger seperti Arif Aiman. Sebab apa? Sebab dia mampu untuk mengawal kedua-dua kaki dia, iaitu kaki kanan dan juga kaki kiri dia sangat-sangatlah hidup. Sebab tu dia mempunyai masa depan yang cerah. Dan pada perlawanan semalam kita dapat lihat dengan kematangan dia dalam industri bola sepak, dia mampu untuk mengucang-acirkan pertahanan Selangor dengan memberikan 2 sepakan penalti kepada pasukan Johor Darul Takzim. Pemain yang seterusnya yang berjaya menarik minat aku adalah Beksen. Yang mana boleh aku katakan Beksen ini adalah game yang kedua dan game yang pertama dia bermain dalam full time. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat yang Beksen ni boleh dikatakan adalah seorang striker yang sangat lengkap, yang mana mempunyai kualiti daripada segi finishing. Dia punya positioning sebagai seorang striker memang sangat-sangat mantap, tak boleh dinafikan. Dia punya dribble pun sangat-sangat mantap, dia punya passing pun sangat accurate, dia punya larian pun sangat-sangat laju. Jadi aku rasa Beksen adalah seorang player yang bermain 360 darjah berbeza daripada Diogo. Yang mana sebelum ni Diogo bermain sebagai fast nine ataupun kalau kita boleh kata Roberto Firmino di Liverpool. Tetapi untuk Beksen dia adalah seperti bermain sebagai complete striker, yang mana pasukan boleh harapkan dia untuk dia jaringkan gol dan dia punya insting untuk menjaringkan gol tu sangat tinggi. Bahkan positioning dia ketika pasukan menghantar bola, dia berada dalam kedudukan yang tepat sekiranya
mereka mempunyai chemistry. Jadi aku rasa first game full time untuk Baeksan adalah sangat-sangat baik. Jadi untuk next game aku rasa kemungkinan barisan pertahanan pasukan lawan perlu bagi perhatian kepada Baeksan. Okey, seterusnya apa yang aku suka tentang JDT adalah fullback mereka, iaitu Koh Bee Ong dan juga Matthew Davis, yang mana kedua-dua pemain ni menunjukkan yang mereka adalah fullback terbaik dalam Liga Malaysia. Mereka melakukan overlapping yang sangat-sangat cantik, crossing yang sangat cantik, bahkan mereka boleh dribble dan ball control yang sangat lawa, terutamanya Koh Bee Ong, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat kesungguhan Koh Bee Ong untuk memenangi perlawanan tersebut. Tetapi sayang, mereka gagal untuk menang pada perlawanan tersebut disebabkan kesilapan mereka sendiri yang gagal untuk memanfaatkan sepakan penalti. Okey, seterusnya pemain yang berjaya menarik minat aku adalah Farizal Malias, yang mana pada perlawanan semalam dia berjaya juga menepih beberapa percubaan pasukan Selangor, yang mana percubaan tersebut adalah percubaan-percubaan yang berbahaya juga. Jadi no wonder sebab apa Tan Chee Ho call up Farizal Malias dan jadikan Farizal Malias sebagai first goalkeeper untuk Malaysian National Team. Okey, itu antara kekuatan dan juga kelebihan JDT Daripada segi taktikal memang mereka sangat ofensif, mereka sangat hebat main shot passing, mereka bermain dengan hard pressing. Mereka bila hilang bola, mereka press, mereka pressure pasukan Selangor sehingga pasukan Selangor buat mistake dan kehilangan bola. Itu yang aku suka tentang JDT. Okey, untuk kelemahan dan juga kekurangan pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam, yang pertama adalah mereka mempunyai igawan buruk bagi aku sebab sepanjang aku dah buat review ni, jika Johor Darul Takzim bertemu dengan pasukan yang bermain bertahan, mereka akan seperti mati kutu untuk buat sesuatu. Macam mereka tak tahu nak buat apa jika berjumpa dengan dengan pasukan yang bermain bertahan. Terutamanya berjumpa dengan pasukan Selangor yang bermain bertahan dengan corak bertahan yang sangat disiplin, sangat kental dan sangat cemerlang. Jadi aku rasa sepatutnya Johor Darul Takzim jika bertemu dengan pasukan yang bermain bertahan, mereka boleh cuba sesuatu daripada luar kotak penalti, yang mana mereka boleh cuba untuk shoot ataupun guna buat set piece daripada luar kotak penalti untuk mencari gol bagi pasukan. Itu yang aku lihat. Apabila pasukan Johor Darul Takzim bertemu dengan pasukan yang bermain bertahan, mereka akan cuba press ataupun pressure pasukan tersebut sehingga melakukan kesilapan terutamanya dalam kotak penalti. Tetapi benda tu berlaku pada perlawanan semalam. Cumanya penalti tu yang tak boleh disudahkan. Jadi aku rasa JDT perlu cuba cara yang baru selain daripada pressure dan juga penetrate untuk dapatkan penalti. Mereka boleh cuba untuk shoot daripada luar kotak penalti dan sebagainya sekiranya berjumpa dengan tim yang bertahan yang mempunyai disiplin yang sangat tinggi. Yang kedua, kelemahan JDT pada perlawanan semalam adalah mereka gagal untuk convert peluang yang ada, iaitu penalti dua-dua tu mereka gagal jaringkan gol. Tapi sayang mereka kata bola Cabrera sampai lah tak turun-turun ni kan. Jadi aku tak tahu bola Cabrera duduk kat mana lah ni kan. Duduk atas langit ke, duduk kat Mars ke, duduk kat dunia, tak tahu. Itu untuk pasukan Johor Darul Takzim. Okey, kita pergi dekat pasukan Selangor pula. Yang pertama, pasukan Selangor aku nak cerita tentang kelebihan dan juga kekuatan. Okey, yang pertama aku nak puji Nekzil. Sebab apa? Sebab dia berani menurunkan pemain-pemain muda untuk menentang pasukan Johor Darul Takzim. Sebab apa dia berani untuk turunkan pemain muda sedangkan pemain-pemain muda ni tak ada experience? Aku rasa sebab yang pertama adalah pemain-pemain muda lebih senang untuk beradaptasi dengan taktikal yang diterapkan sebab mereka tak ada experience. Jadi mereka akan dengar sahaja cakap coach, yang mana coach suruh buat ni mereka akan buat dengan betul-betul. Dan mereka dalam masa yang sama nak buktikan dekat coach yang walaupun mereka muda, mereka masih mampu untuk melaksanakan tugas tersebut seperti pemain-pemain yang berpengalaman. Itu yang pertama, berani turunkan pemain muda. Yang kedua, apa yang aku suka tentang Selangor adalah tactical defense mereka ataupun bertahan mereka mempunyai disiplin yang sangat tinggi, yang mana di bahagian centre back mereka iaitu Jordan Mbilia dan juga Tim Hyobak memainkan peranan yang sangat penting. Boleh aku katakan Mbilia dengan gandingan Hyobak ni menunjukkan yang mereka mempunyai defense yang sangat kental di masa akan datang, yang mana jika digandingkan dalam beberapa game lagi, mereka akan menjadi pasangan yang sesuai dan cocok untuk mengemudi barisan pertahanan Selangor. Yang ketiga, apa yang aku suka tentang Selangor adalah tahniah untuk coach-coach yang berada di goalkeeper department pasukan Selangor. Apabila
mereka membuktikan yang mereka melatih goalkeeper Selangor dengan sangat-sangat cemerlang. Yang mana pada perlawanan semalam, Khairul Azhan beraksi dengan sangat cemerlang, yang mana dia berjaya menepis satu sepakan penalti. Dia banyak tepis free kick daripada pasukan lawan. Memang cemerlang lah Khairul Azhan semalam. Yang mana bagi aku, kalau boleh dipilih sebagai man of the match, yang pertama aku akan pilih Khairul Azhan, yang kedua aku akan pilih Jordan Ambelia. Okey, yang keempat apa yang aku suka adalah dengan kemasukan Mukairi Ajmal pada second half menggantikan Oliver Buff. Yang mana pada mulanya sepanjang perlawanan tu kita boleh lihat yang Selangor bermain dengan corak bertahan yang sangat disiplin, tetapi dengan kemasukan Mukairi Ajmal pada perlawanan tu kita dapat lihat yang Selangor berani untuk pegang bola dengan lebih lama, bermain shot passing dalam kawasan sendiri dan membuli player JDT dengan membuang masa. Bahkan mereka juga melakukan counter attack yang sangat laju. Sayang percubaan Mukairi Ajmal yang lalah tu tak gol. Kalau tak, berjaya bawa pulang 3 mata. Okey, kelemahan Selangor pada perlawanan semalam adalah yang pertama macam biasa, hard defensive line. Yang mana mereka jika bermain bertahan dengan cemerlang, ketika melakukan counter attack, pasukan Selangor akan terperangkap di backline mereka sendiri ataupun di back four mereka sendiri, di barisan pertahanan mereka. Sebab apa, kita boleh tengok gol JDT tu macam mana apabila JDT memanfaatkan kesilapan pertahanan Selangor yang naik terlalu tinggi dan tak boleh nak cover tempat mereka dengan cepat. Backson dia tinggalkan ruang kosong tanpa ada marking ataupun tak ada langsung tight marking yang dibuat kepada Backson. Backson dapat bola, Backson shoot dan gol. Itu antara kelemahan yang perlu diperbaiki oleh barisan pertahanan Selangor. Tetapi untuk perlawanan semalam secara overallnya memang sangat menarik. Pasukan JDT bermain dengan sangat ofensif, sangat menyerang. Manakala pasukan Selangor pula bermain dengan counter attack dan bertahan dengan disiplin yang sangat-sangat tinggi. Boleh aku katakan TikTok kedua-dua pasukan. Memang deserve seri kan. Jadi untuk komen, ada orang kata minta komen pengadil pada perlawanan semalam, aku boleh katakan ada beberapa keputusan yang berat sebelah. Tetapi untuk penalti, 2 penalti yang diberikan tu memang patut diberikan penalti. Manakala bagi aku lagi, pengadil semalam tak buat keputusan yang boleh menyebabkan keharmonian ataupun perlawanan tersebut terjejah aksi kedua-dua pasukan. Tak ada keputusan yang sangat kontroversi, tak ada pada perlawanan semalam. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada perlawanan semalam adalah kita boleh lihat yang mana kedua-dua pasukan mempunyai pemain-pemain muda yang bakal mencerahkan masa depan bola sepak Malaysia. Untuk JDT, mereka dah tunjuk daripada Ramadan, mereka ada Arif Aiman. Untuk Selangor, mereka tunjuk daripada Zikri, mereka ada Alif Haikal, mereka ada Mukairi Ajmal dan sebagainya. Ini membuktikan kedua-dua pasukan adalah pasukan yang sedang membina development youth ataupun pembangunan pemain-pemain muda dengan cemerlang untuk masa akan datang bagi menghebatkan bola sepak Malaysia. Itu sahaja ulasan aku untuk perlawanan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.